Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. فإن خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذي بعث رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Bahagia berfungsi surau kegiatan puasa Imam Bilal, khususnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali alhamdulillah saya memanjatkan syukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Pada subuh ini kita dapat sama-sama bertemu insya-Allah dalam sesi tazkirah. Jadi kita sama-sama bermuhasabah, diri saya dan tuan-tuan sendiri, untuk melihat apa-apa isu yang berlaku dalam kalangan umat Islam pada hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla kurniakan kita
Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada kita tanah yang merdeka, bumi yang merdeka. Ini suatu kenikmatan yang begitu besar ya Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada kita pada hari ini. Dan sewajib, seharusnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan kurniaan ya Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita pada hari ini. Walaupun ini bukanlah bererti bahawa matlamat, objektif dan sasaran kita yang terakhir di dalam dunia ini ialah semata-mata untuk memerdekakan tanah air. Ini suatu kesilapan kalau kita mengatakan bahawa yang penting adalah kita bebas, kita diberikan tanah, diberikan negara, maka selesai masalah kita orang Islam. Kalau itu pendirian dan pandangan kita, maka itu salah. Kerana Allah Azza wa Jalla mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan kerana nak memerdekakan bumi dan tanah air semata-mata, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla dengan satu objektif, dengan satu matlamat yang jauh lebih penting daripada sekadar kita memerdekakan tanah air kita daripada penjajahan, daripada penaklukan bangsa lain ataupun agama lain. Dan itulah dalam surah Al-Jumu'ah yang saya bacakan dalam mukaddimah tadi, Allah Azza wa Jalla menegaskan bahawa Nabi SAW itu diutuskan di kalangan orang-orang yang ummi, yatlu alaihim ayatihi, dia membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan dia menyucikan mereka daripada akidah yang sesat, yang syirik, yang batil, yang palsu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in kan min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun mereka itu sebelum berada dalam keadaan sesat yang nyata. Inilah dia yang merupakan kemerdekaan yang sebenar, yang dimerdekakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam apabila baginda diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla ke atas muka bumi. Biarpun tanah tak merdeka, biarpun bumi tak merdeka, tapi kalau jiwa kita, akidah kita merdeka, maka bermakna bila kita bertemu dan menghadap Allah Azza wa Jalla, kita akan menghadap Allah Ta'ala dengan keadaan qalbin salim, dengan keadaan akidah kita yang selamat, dan kita akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dimasukkan ke dalam syurga. Inilah yang dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam marhalah Makkiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membina akidah kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sehingga sebelum Nabi SAW dikurniakan tanah pun, para sahabat dah terlebih dahulu merdeka jiwa dan akidahnya.
Sahabat dah merdeka sebelum merdeka. Tanah air tuan-tuan. Yang kita pada hari ini kita duk sambut merdeka ni, jiwa kita belum tentu lagi merdeka. Akidah kita belum tentu lagi merdeka. Saya bila tengok sambutan hari kemerdekaan pada tahun ni tuan-tuan, saya rasa bersyukur. Sebab tahun ni kita sambut merdeka dengan penuh kesederhanaan. Pasal apa? Kerana pada tahun ini berlakunya peristiwa MH370, berlakunya peristiwa MH17. Alhamdulillah kerajaan mengisytiharkan bahawa tahun ini kita sambut merdeka sederhana. Pasal apa? Kerana tahun ini kita kabung. Tahun ini kita berkabung. Oleh kerana itu program-program hiburan ditangguhkan. Bahkan program-program hiburan dibatalkan. Tuan-tuan, kalau di Putrajaya tu, kalau pada malam merdeka tu tuan-tuan, tak kira sama ada merdeka tu dibuat sambutan dia di Putrajaya ataupun di Kuala Lumpur, tapi boleh kata kalau sampai malam 31 tu memang pasti confirm payah nak tidur malam tu. Pasal apa? Bunga api meletup. Bukannya misai ke peluru pandu jatuh, tidak kan? Bunga api tuan-tuan. Main bunga api. Kadang sampai setengah jam. Jadi pada malam merdeka disambut sebegitu rupa. Diadakan konsert-konsert dan sebagainya. Yang kita mengaji agama ni tuan-tuan, kita tahu timbangan syaraknya di mana kedudukan hukumnya. Program-program yang seumpama itu, saya tak payah cakap pun tuan-tuan dan perempuan pun tahu dah kan? Program konsert-konsert yang tuan-tuan memanggil artis-artis dengan pakaian yang tak senonoh, nyanyi melalak terkinja-kinja sampai tengah-tengah malam, pasang bunga api, membazir duit. Tuan-tuan, ini sedia maklum dan para ulama seluruh dunia dah tegur dah. Tidak sepatutnya daulah Islam dia buat perbuatan yang seumpama itu, meniru apa yang dilakukan oleh pihak barat. Kita boleh sambut, tak ada masalah hari kemerdekaan, tapi tunjukkan kesyukuran kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan dengan cara kita menyambut seperti mana disambut oleh orang barat, sehingga menyebabkan kita membuka pintu-pintu kemungkaran. Jadi alhamdulillah tahun ni saya sangat-sangat bersyukur lah. Pasal apa? Tahun ni kita berkabung lah. Bila berkabung maka program-program hiburan itu dikurangkan, ada yang dibatalkan. Alhamdulillah. Saya pun tulis dalam Facebook saya kata alhamdulillah kalau macam ni eloklah kita berkabung setiap hari. Sebab dengan perkabungan itu maka boleh menegah diri kita daripada membuka jalan-jalan maksiat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW sebelum Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada baginda kemerdekaan tanah air, sebelum Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada baginda dan para sahabat tanah air yang merdeka, yang bebas, Nabi SAW terlebih dahulu tuan-tuan dan perempuan memerdekakan umatnya daripada akidah yang batil, yang syirik, yang palsu. Dan Nabi SAW memasakkan ke dalam diri setiap sahabat itu keimanan yang jitu, yang mantap, sehingga jiwa mereka merdeka walaupun jasad mereka dibelenggu oleh musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita membaca kisah di zaman awal Islam, bila Nabi SAW menyebarkan Islam, maka masuklah Islam kalangan sahabat-sahabat yang terdekat, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Dan ramai lagi sahabat yang lain yang kita melihat bahawa mereka telah menerima pelbagai bentuk penyiksaan, tekanan, penindasan daripada penduduk Quraisy Makkah, tetapi itu tidak sedikit pun menggugat keimanan mereka. Sebab tuan-tuan, kerana Nabi SAW telah menanamkan satu bentuk akidah yang betul-betul merdeka dalam jiwa mereka. Akidah yang berbentuk tasdiq. Sebagaimana yang kita mengaji dalam ilmu akidah, al-imanu huwa tasdiq bil qalbi wal iqrar bil lisani wal amal bil jawarih. Iman yang ditanam oleh Nabi SAW itu dia bermula dengan tasdik, membenarkan segala apa yang dibawa oleh Nabi SAW, sama ada apa yang terkandung dalam Al-Quran maupun yang terkandung dalam sunnahnya, berikrar dengan lidah dan membuktikannya dengan amalan. Boleh jadi dia boleh memaksa seseorang untuk tidak melafazkan apa yang dia nak lafaz. Boleh jadi dia membelenggu seseorang, dia ikat tangan, ikat kaki, menyebabkan seseorang tak boleh nak membuktikan apa yang sepatut dibuktikan. Tetapi at-tasdiqu bil qalbi, tak ada siapa yang boleh ganti. Apa yang terkandung di dalam hati, di dalam jiwa sahabat yang ditanam oleh Nabi SAW tidak tergugat walaupun sedikit pun. Karena itulah bila kita baca dalam kisah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, subhanallah, jiwanya betul-betul merdeka. Walaupun dia ditangkap, dia ni seorang hamba abdi. Bila diketahui oleh tuan ni bahawa Bilal bin Rabah ni dah masuk Islam, maka dia pegang Bilal bin Rabah ni, dia tak bagi lari. Setiap kali waktu zuhur sedang panas terik matahari, dia bawa keluar Bilal, dia pergi jemur tengah-tengah padang pasir yang sangat terik pada ketika waktu tengah hari. Dia letak pula batu di atas dada Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Tergugat ke tak tergugat? Dah. Ahadun ahad, ahadun ahad. Walaupun dipaksakan kepada Bilal, wahai Bilal, katakan bahawa Tuhanmu Allat wal Azza, tak, ahadun ahad, ahadun ahad. Wahai Bilal, kafirkan Muhammad, kafirkan Muhammad, la, ahadun ahad, ahadun ahad. Dipanggil budak-budak, diikat leher Bilal. Budak-budak ni beramai-ramai duk tarik heri Bilal pergi naik atas bukit pun. Pusing, subhanallah. Dipermain, dihina begitu sekali. Tetapi adakah Bilal berubah? Akidahnya tidak berubah. Ahadun ahad, ahadun ahad. Dan begitulah yang diperlakukan kepada sekalian sahabat, sehingga seorang sahabat Khabbab bin Al-Arat, dia juga dihina sebegitu rupa oleh golongan Quraisy musyrikin, semata-mata kerana nak memaksakan supaya dia menukar akidahnya. Akhirnya dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Dia kata, Rasulullah, berat dah kita ni. Tapi dia tak berubah, cuma dia mengadu dengan Rasul SAW. Rasulullah kata, berat apa benda ni? Kalau kamu melihat kepada kaum yang terdahulu, umat Nabi-Nabi yang terdahulu pun dah kena lebih teruk lagi bahkan daripada kami. Nabi SAW cerita tentang seorang wanita, orang Melayu panggil Masyitah. Sebenarnya Masyitah tu bukan nama dia. Masyitah itu kerja dia.
jawatan dia sebagai tukang apa nama, pendandan rambut anak kepada Fir'aun, anak perempuan Fir'aun. Kita duk ingat nama dia Masyitah kan? Tak apalah, panggil Masyitah pun tak apa. Tuan-tuan, subhanallah, satu ketika Masyitah ni dia duk dandan rambut anak Fir'aun, tiba-tiba jatuh sikat. Bila jatuh sikat tu, dia terlatah, dia kata Allah. Lalu anak perempuan Fir'aun tadi kata, mana ada Allah, tak ada Tuhan yang lain selain daripada bapa aku lah Tuhan, kan? Sebab Fir'aun, seperti kata Allah Azza wa Jal, mengaku dalam Al-Quran, mengaku ketika zamannya bahawa dia merupakan Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, aku adalah merupakan Tuhan yang paling tinggi. Dia duk perasan dia lah Tuhan sebenarnya. Itu yang masalah tu tuan-tuan. Kalau pegang puasa lama-lama, akhir sekali dia silap akhir bulan, dia perasan dia jadi Tuhan, kan? Kata Masyitah, tak, bahkan Tuhan kamu dan Tuhan aku adalah merupakan Allah. Tuhan bapa kamu pun Allah. Kata anak perempuan Fir'aun, kalau macam tu, okey, aku beritahu bapa aku, beritahu pada Fir'aun. Lalu Fir'aun pun panggil dia. Fir'aun suruh mengaku, katakan bahawa akulah Tuhan, Tuhan aku dan Tuhan kamu adalah Allah. Tengok tuan-tuan, ni perempuan ni berdepan dengan Fir'aun, Maharaja Mesir pada ketika itu. Kata Fir'aun, okey, kalau macam tu keadaan kamu, maka aku perintahkan seluruh ahli keluarga kamu untuk dibunuh dengan cara dididihkan air di dalam patung lembu yang diperbuat daripada tembaga. Tuan-tuan bayangkan, kalau pancung mati terus tuan-tuan, kalau tembak mungkin mati terus. Ni disediakan patung lembu yang diperbuat daripada tembaga, letak air dalam tu, kemudian didihkan dan dicampak seorang demi seorang anak kepada Masyitah. Dia tengok depan mata dia sendiri, anak dia lepas seorang. Macam mana kamu nak mengaku tidak aku ni Tuhan? Tak. Sampailah akhir sekali dia dengan anak baby dia. Bila last sekali dia dengan baby dia, dia pun terfikir jugalah, seorang ibu, kan, pegang baby pula. Dia bukannya hiraukan diri pasal diri dia, tidak, tapi pasal baby dia. Rasa kesihan dia amat sangat pada baby dia, sehingga timbul macam confused, bingung dia, adakah aku nak teruskan ni baby aku ni, kan? Lalu ketika itulah Allah Azza wa Jal kurniakan kepada baby dia tadi boleh bercakap. Dia kata kepada ibu dia, iqtahimi, terjun sajalah, masuk sajalah. Fa inna azabad dunya ahwan min azabil akhirah, sesungguhnya azab dunia ni jauh lebih ringan daripada azab akhirat. Maka dia pun terjun, Allahu Akbar, kesemua dia anak beranak telah dijanjikan syurga oleh Allah Azza wa Jalla. Berubah ataupun tidak, akidah dia tak berubah tuan-tuan. Iman dia tuan-tuan tak berubah walaupun sedikit. Kenapa? Tasdiq. Dia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi. Seorang sahabat, Umar bin Al-Hammam, dalam peperangan Badar tuan-tuan, dekat-dekat nak perang dah, Nabi SAW kata, qumu ila jannatin arduha as-samawati wal ardh, bangkitlah kamu untuk menuju ke dalam syurga yang luasnya seperti keluasan langit-langit dan bumi. Bila didengar oleh Umar bin Al-Hammam ni, dia kata, jannatun arduha as-samawati wal ardh, wahai Rasulullah, syurga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Kata Rasulullah, na'am. Apa nak peliknya, kan? Syurga yang seluas keluasan langit dan bumi tuan-tuan, bukannya luas rumah banglo kita, kan? Bayangkan tuan-tuan, bumi yang ada ni
kemudian tambah lagi dengan 7 petala langit. Setakat ni yang sampai oleh teleskop Hubble tuan-tuan, hanya sekadar langit dunia saja. Itu pun tak ada orang tahu langit dunia ni bordernya kat mana, mana hudud, mana batas langit. Tak ada. Mana ada orang dalam dunia ni boleh buat peta langit? Tak ada tuan-tuan. Ahli astronomer kita tak ada, tak sampai lagi ke tahap nak buat peta langit. Tak ada. Pas luasnya langit ni, dan kita pun tak tahu mana satu border nak kita katakan bahawa ini langit pertama, 2, 3, wallahu ta'ala alam. Itu sebab kita masukkan dia dalam bab al-ghaibiyat. Persoalan langit ni persoalan yang ghaib, hanya Allah Azza wa Jalla yang mengetahui hakikatnya. Jadi kata Nabi SAW, syurga yang luasnya seperti keluasan langit dan bumi. Dia kata, ya Allah, seperti langit dan bumi, bakhin. Bravo dia kata. Ini satu peluang baik. Rasulullah pun tanya, Rasulullah kata, pasal apa kamu kata begitu? Bravo, bakhin, pasal apa? Dia kata, tak ada apa Rasulullah, kecuali aku teringin sangat nak menjadi ahlinya. Dan tak ada dah di hadapan aku sebarang penghalang ataupun penghadang, kecuali aku berdepan dengan musuh yang ada di hadapan aku ni, dan aku dibunuh, maka aku dapat masuk ke dalamnya. Tuan-tuan, dikeluarkan beberapa biji tamar yang ada dalam topi besi dia, tuan-tuan. Tak dan habis. Pasal dia kata, kalau aku nak habiskan semua ni, ini akan memakan masa yang lama aku di atas dunia. Dia makan sebiji 2 dan dia lempar, dan terus dia berjihad, dan akhirnya dia syahid fi sabilillah. Sebegitu sekali iman para sahabat radhiyallahu anhum. Kita ni hari-hari dengar ustaz duk cerita pasal syurga neraka. Tapi tasdik kita entah ke mana lagi, tuan-tuan. Merdeka ke tidak jiwa kita dengan rukun-rukun iman yang kita pelajari selama ini? Percaya pada Allah, percaya pada kitab, percaya pada Rasul, percaya pada malaikat, percaya pada qada dan qadar, percaya pada yaumul akhirah ataupun hari kiamat. Yang tu pun belum tentu lagi kita lepas ataupun tidak. Kerana itu seorang tabi'in yang bernama Abu Bakar bin Ayyash, dia pernah mengatakan, dia kata, ma faddalakum Abu Bakrin bi salatin wala bi siyamin, walakin bi syai'in waqara fi qalbi. Dia kata, tidaklah Sayyiduna Abu Bakr ni Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar ni, tuan-tuan, siapa? Ra'sus sahabah, kepala segala sahabat. Jangan duk main. Abu Bakar As-Siddiq ni kepala segala sahabat. Orang yang paling dicintai dan dikasihi oleh Nabi SAW, bahkan yang menggantikan Nabi ketika Nabi gering, dialah yang menjadi imam salat. Maknanya kedudukannya sangat tinggi, beza sangat kita dengan pokok Syiah ni kan, yang anti kepada sahabat. Dan nombor satu yang paling di-anti, dibenci oleh puak Syiah ialah ni dia, Ra'sus Sahabah, iaitu Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kalau jumpa kawan-kawan yang meh-meh, yang nampak mirip-mirip macam Syiah, tuan-tuan boleh cocok dia kan. Apa pandangan kamu tentang Abu Bakar? Mesti berubah muka dia. Abu Bakar, aku bakar dia. Dia punya benci, dendam, kesumat dia terhadap Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini Ra'sus Sahabah, kepala segala sahabat. Kata Abu Bakar bin Ayyash, tidaklah Abu Bakar As-Siddiq itu melebihi kamu disebabkan oleh salat ataupun puasanya. Abu Bakar bin Ayyash ini, tuan-tuan, zaman tabi'in. Zaman tabi'in ni, tuan-tuan, jangan main juga. Orang hebat juga kan. Macam Imam Syafi'i, itu tabi'in belaka, tuan-tuan. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, itu semua tabi'in. Yang Rasul SAW sebut dalam hadis dia, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun-kurun, kemudian kurun selepasku, kemudian kurun selepasku. Kurun yang pertama ialah sahabah, anak murid Nabi SAW sendiri.
Itu sahabat. Ketika Rasulullah wafat, ada 100,000 lebih sahabat. Yang ni directly mengaji dengan Nabi SAW, melihat dengan mata kepala macam mana Rasulullah SAW menyampaikan ajaran Islam. Ini sebaik-baik kurun. Kemudian yang lepasnya iaitu anak murid sahabat tabi'in, pengikut sahabat tabi'in, mana pengikut sahabat. Itu kurun yang kedua. Yang ketiga atba' tabi'in, pengikut kepada pengikut sahabat, yang mana telah pun semakin berkembang. Daripada 100,000 zaman tabi'in lagi ramai, pasal sahabat bertebaran di atas muka bumi, terutama di jazirah tanah Arab. Ada sahabat yang pergi ke Yaman, ada yang pergi ke Syam, pergi ke Dimash, ada yang pergi ke Baghdad. Itu sebab berkata-kata, dan ada sahabat yang sampai ke Spanyol. Subhanallah. Rasulullah SAW kata yang terbaik ialah kurun sahabat, kemudian tabi'in. Abu Bakar bin Ayyash yang menyebutkan ungkapan ini zaman tabi'in. Zaman tabi'in ni tuan-tuan, alim ulama' dia dari segi ibadat, tuan-tuan tak usah ceritalah, hebat. Dia ada satu ilmu dalam hadis ni tuan-tuan, ilmu rijal, ilmu yang menceritakan tentang rijalul hadis, perawi hadis. Kalau tuan-tuan nak tengok tak hebat ataupun hebatnya perawi hadis ni tuan-tuan, terutama kalangan sahabat tabi'in, atba' tabi'in, tuan-tuan bacalah rijal ataupun perawi-perawi seumpama perawi sahih al-Imam al-Bukhari, perawi hadis-hadis sahih ni tuan-tuan, yang subhanallah tuan-tuan, dari segi kejujurannya, dari segi ibadahnya, Allahu Akbar, memang tak boleh kita nak lawan. Bukan kata nak lawan Abu Bakar, nak lawan tabi'in pun kita tak boleh lawan dah, kan? Mana kata hebatnya dari segi ibadah dia tuan-tuan, dari segi puasanya, tak cerita lagi dari segi keilmuannya, jauhlah lagi hebat pada kita. Pasal kita zaman hari ni al-ilmu ya'ti wa la yu'ta. Kita hari ni ilmu yang datang pergi jumpa kita. Hari ni saya datang ke sini, bukan kata marah dah, tapi nak cerita keadaan dah terbalik. Zaman dulu tuan-tuan, muslimin muslimat, zaman al-Imam Asy-Syafi'i mengaji dulu tuan-tuan, dia pergi cari ilmu. Lahir di Gaza, dia lahir di Palestin, tempat berperang hari ni dengan Israel. Mak dia bawa berpindah pergi ke Makkah. Di Makkah dia hafal Al-Quran, umur 7 tahun. Umur 10 tahun dia hafal Muwatta' Al-Imam Malik. Kitab hadis karangan Imam Malik tu, dia belum jumpa Imam Malik, dia hafal dah di Makkah. Lepas tu baru dia pergi ke Madinah, jumpa dengan Al-Imam Malik. Dia menghadap Imam Malik, minta nak syarahkan hadis Imam Malik. Imam Malik kata, kamu pergi cari orang bacakan hadis pada kamu. Tak, aku hafal dah. Tak, kamu pergi cari orang. Tak, aku hafal dah. Imam Malik tak percaya dia hafal dah. Okey, cuba kamu baca. Al-Imam Asy-Syafi'i baca sampai habis dengan bahasa yang fasih, tak tinggal walaupun satu huruf. Terkejut Imam Malik. Allahu Akbar. Budak ni adalah merupakan budak yang hebat satu masa nanti. Sebab Imam Syafi'i ketika itu masih muda remaja lagi. Daripada situ di Madinah pergi pula ke Yaman, daripada Yaman pergi ke Baghdad, jumpa pula dengan kawan baik kepada Al-Imam Abu Hanifah, iaitu Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Mengaji pula dengan Al-Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Tuan-tuan, itu sebab hebat mazhab Syafi'i ini. Pasal mazhab Syafi'i ini dia menghimpunkan dua fiqih, iaitu fiqih Imam Malik yang kita sebut mazhab Maliki itu, dan juga fiqih Al-Imam Abu Hanifah ataupun Imam Hanafi, mazhab Hanafi itu. Imam Syafi'i dia mengaji habis sampai ke Baghdad tuan-tuan. Bayang perjalanan daripada Mekah ke Madinah tu pun dah 2 minggu. Zaman tu mana ada kapal terbang, mana ada kereta tuan-tuan, unta tu lah, kan? Daripada Madinah pergi pula ke Yaman, di Yaman pergi pula ke Baghdad. Allah, bukan dekat, jauh. Subhanallah, semata-mata nak mencari ilmu. Itu kehebatan orang zaman dulu, zaman tabi'in, atba' tabi'in, zaman sahabah. Sehingga Nabi SAW kata, inilah, ni subhanallah, ni kurun-kurun yang terbaik kalangan umat. Jadi Abu Bakar bin Ayyash ni, dia sendiri adalah kalangan tabi'in. Dia beritahu pada kawan-kawan dia, tidaklah Abu Bakar itu lebih hebat daripada kamu
lebih afdal daripada kamu disebabkan oleh solat dan puasanya. Tetapi Abu Bakar itu menjadi manusia yang sangat hebat. Bisyai'in waqara fi qalbih, disebabkan oleh sesuatu yang terlintas, yang dilintaskan dalam hatinya. Apa dia? Al-iman, yakni tasdiq. Kerana jiwanya betul-betul merdeka, tuan-tuan. Sebab itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, namanya pun tuan-tuan, gelarannya As-Siddiq. Ketika orang mendustakan Nabi SAW, Abu Bakar ni tak ada sedikit pun rasa ragu, rasa syak wasangka terhadap Nabi. Apa saja Nabi kata semua betul, benar, betul, benar. Akhirnya digelarkan sebagai Siddiq. Kerana jiwanya merdeka, tuan-tuan. Ini yang kita nak tanamkan, tuan-tuan, pada hari ini dalam jiwa kita. Merdeka dari sudut akidah kita, bukan hanya sekadar merdeka dari sudut tanah air. Dan selepas itulah Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada Nabi SAW dan para sahabat tanah air. Allah Ta'ala kurniakan Madinah Al-Munawwarah. Lepas pada itu Allah Ta'ala buka pula Makkah. Makkah itu pula dimerdekakan daripada jahiliyah, daripada syirik, daripada penyembahan kepada wasaniyah, kepada berhala. Dan suatu yang kita kena contohi sepatutnya, tuan-tuan, Nabi SAW ketika masuk ke Makkah, tuan-tuan, ni masuk dengan gerombolan sahabat, sebahagiannya Muhajirin dan sebahagiannya Ansar. Yang Ansar mungkin tak terasa sangat, tuan-tuan. Ni Muhajirin ni macam kita lah, tuan-tuan. Negara yang asalnya itulah dia tempat tumpah darah kita. Di situlah rumah kita, di situlah tanah kita, di situlah harta benda kita, tempat kita kerja, adik-beradik kita, datuk, nenek, moyang kita, yakni golongan Muhajirun. Tuan-tuan, bayangkan rasa gembira mereka dapat balik semula tanah air mereka, dimerdekakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ada tak dia buat sambutan kemerdekaan, terkinja-kinja, melompat-lompat, konsert sana, konsert sini? Ada tak, tuan-tuan? Nabi SAW masuk ke Makkah, tuan-tuan, dalam keadaan sangat tawadhu. Sehingga disebutkan dalam hadis bahawa Nabi SAW ketika masuk dalam keadaan memakai imamat, dia pakai apa nama ni? Dia pakai serban hitam. Dan Nabi SAW duduk di atas rahil, di atas unta dia, tuan-tuan, dalam keadaan penuh ketundukan. Tubuh Nabi pun tunduk sampai janggutnya menyentuh, kena kepada belakang untanya. Sambil Nabi SAW membaca-baca suratul Fatah. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kan? Dan Nabi bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla, bersyukur di atas kurniaan nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada baginda. Sebab Nabi tahu bahawa dengan dikurniakan tanah, dikurniakan bumi ini, ada satu tanggungjawab yang cukup besar yang perlu dipikul oleh Nabi SAW. Seperti yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim, alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang apabila Allah Azza wa Jalla kurniakan kepada mereka bumi, makna dah dapat tanah, dah dapat memerintah, maka dia dipertanggungjawabkan untuk aqamus salah, mendirikan salat. Mendirikan solat bukan makna sembahyang di rumah seorang-seorang diri, tidak, tapi menegakkan syiar solat sebagaimana yang dibuat oleh Nabi. Bila Nabi masuk ke Madinah, Nabi bina masjid-masjid. Nabi mendirikan syiar solat. Sebab solat ini adalah merupakan lambang kepada kewujudan agama Islam di sesuatu tempat yang dikuasai oleh orang Islam. Kalau kita pergi satu-satu tempat, tengok-tengok masjid tak ada,
Tuan-tuan, tu kita confuse juga. Ini tempat orang Islam ke tempat orang kafir? Darul Islam ke Darul Kufri? Negara Islam ke negara kafir? Jadi kalau ada masjid, ada surau dan dizahirkan azannya, mana itu tempat orang Islam. Sebab di situ nampaknya syiar Islam menerusi salat secara jamaah. Itu sebab kata Allah Azza wa Jal, apabila diberikan kepada orang-orang mukmin itu bumi, maka dia akan menegakkan syiar salat. Wa atau zakat, dan dia akan menunaikan zakat. Maksud menunaikan zakat itu dia akan memperjuangkan ekonomi orang Islam. Ekonomi pun penting juga tuan-tuan. Sebab kalau semua orang Islam miskin, macam mana nak bayar zakat? Kan? Jadi semua pakat jadi penerima zakat sajalah. Kan? Jadi dengan meningkatkan ekonomi orang Islam, Nabi hidupkan pasar Madinah pada ketika itu tuan-tuan. Sehingga sahabat tuan-tuan yang muhajirin sampai ke Madinah, seperti yang kita sedia maklum, mereka pergi ke pasar cari kerja, terus bekerja, berniaga, dan Nabi SAW sendiri seorang peniaga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga yang penting ialah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar, dan memerintahkan supaya melakukan yang ma'ruf dan menegah daripada kemungkaran. Amar ma'ruf nahi munkar inilah tuan-tuan merupakan jantung kepada umat Islam, kepada agama Islam. Yang inilah yang paling penting, part yang paling penting sekali dalam penegakan sesuatu daulah Islam. Apabila dimerdekakan oleh Allah Azza wa Jal, Allah Ta'ala bagi dia tanah air, bagi dia perintah sendiri. Tuan-tuan, jantung yang paling penting sekali untuk memastikan Islam terus berdenyut dalam sebuah negara yang merdeka itu ialah amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang inilah yang paling penting tuan-tuan. Kalau yang ni kita tak dapat nak tegakkan tuan-tuan, kita bimbang akan jadi seperti apa yang sedang berlaku di Syria, apa yang sedang berlaku di Iraq pada hari ini, apa yang sedang berlaku di beberapa kawasan. Tuan-tuan, umat Islam yang bergolak, semuanya berpunca apabila tuan-tuan akidah yang batil, yang palsu, kemaksiatan, bid'ah yang tidak ditegah, yang dibiarkan berleluasa. Saya nak katakan pada tuan-tuan, baru-baru ni bertemu dengan kawan-kawan Arab daripada Iraq tuan-tuan. Sahabat-sahabat kami daripada Iraq, daripada gerakan yang disebut sebagai Al-Harak Syabi, gerakan rakyat Sunni Iraq. Dan di samping itu beberapa orang pengkaji Syiah yang disebut sebagai Markaz Ar-Rashid. 6 orang tuan-tuan, satu rombongan datang ke Malaysia, dah balik pun 2 bulan lepas. Tuan-tuan, semata-mata 6 orang ni yang kebanyakannya terdiri di kalangan ulama, dan beberapa orang ni pakar strategis. Tuan-tuan, mereka datang hanya semata-mata bukan nak minta derma, semata-mata nak bagi tahu keadaan sebenar apa yang sedang berlaku di Iraq pada hari ini. Dan dia nak bagi tahu pada kita, Malaysia tolong berhati-hati, jangan seperti mana kami dah rasa dah. Kami tak mau Malaysia jadi seperti kami. Itu saja dia nak bagi tahu. Sampai dia datang ke sini tuan-tuan, saya duk ingat dia ni nak minta derma. Kan? Dan kalau dia minta derma pun tak ada masalah. Kita tahu keadaan dia di sana macam mana. Tapi secara yang sebenarnya kita tak tahu. Banyak rupanya yang kita tak tahu. Tuan-tuan, mereka mengatakan semenjak daripada kejatuhan Saddam Hussein pada tahun 2003 di Iraq, bila jatuh saja Saddam Hussein, dengan konspirasi pihak Syiah, Iran serta Amerika, tuan-tuan, mereka telah memberikan kerajaan Iraq itu kepada puak-puak Syiah. Walaupun di Iraq tuan-tuan, penduduk Sunni ada seramai 60%. 40% tuan-tuan ialah golongan Arab, dan 20% kalangan Kurdistan. Kurdistan dia ada wilayah otonomi dia sendiri di Iraq. Tempat yang paling selamat di Iraq hari ini adalah di Kurdistan. Tuan-tuan, 60% asalnya mereka itu adalah golongan Sunni. Selepas jatuh saja Saddam Hussein, kerajaan bertukar daripada Sunni kepada Syiah. Saddam ni walaupun dia autokrat tuan-tuan, tetapi dia ni Sunni.
Dia tak bagi muka kepada pokok Syiah memegang jawatan-jawatan penting dalam negara Iraq. Walaupun dia bagi hak sama rata kepada orang Sunni dan Syiah, dari sudut nak belajar apa semua dia bagi sama rata, dan dia tidak tindas begitu membuta tuli. Cuma dia lihat kalau sekiranya mengancam kedudukan politik dia, maka dia sekat. Tapi menindas, membuta tuli begitu dia tak buat. Makna masih ada hak lagi. Itu sebabnya orang Syiah juga masuk ke universiti, belajar, dapat kerja dan sebagainya. Masih ada hak yang diberikan. Tapi tuan-tuan, selepas jatuhnya Saddam Hussein tahun 2003, naik saja kerajaan Syiah Iraq, tuan-tuan, polis Iraq, iaitu polis Syiah mereka, tentera Iraq, iaitu tentera Syiah mereka, tuan-tuan, dengan beraninya bisarahah, terus terang, di kawasan-kawasan Sunni yang majoritinya, tuan-tuan, sebab di Iraq ni dia ada 18 wilayah, tuan-tuan, selain daripada wilayah Kufah, wilayah Najaf dan juga wilayah Karbala. Lain daripada itu, kebanyakan dan majoritinya ialah Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dia tiga ni tempat suci pokok Syiah ni, tuan-tuan, yang dicita-citakan oleh Iran sejak sekian lama lagi. Sebab tempat suci dia duduk dekat tanah Sunni di Iraq. Sedangkan dia memang bercita-cita nakkan tanah yang tiga ni, dan dia dah dapat menerusi kerjasama dengan US. Karbala ni tuan-tuan tahu kan? Karbala ni tempat jasad Sayyidina Hussein dimakamkan. Kepala Sayyidina Hussein ada dekat Mesir, dekat Masjid Hussein, dekat dengan Al-Azhar tu. Kufah tempat Sayyidina Ali dibunuh, di situ mengalirnya darah Sayyidina Ali. Dia ada masjid dekat Kufah tu, tuan-tuan. Di mimbar Masjid Kufah itu mengalirnya darah Sayyidina Ali, menjadi tempat suci orang Syiah. Dan di Najaf ada jasad Sayyidina Ali. Maka bagi orang Syiah, tiga tempat ini adalah tanah suci mereka yang mereka dah lama cita-citakan, dan akhirnya mereka dapat dengan konspirasi bersama pihak US. Bila jatuh saja Saddam, naik kerajaan Syiah, tuan-tuan, mereka sebut dengan terus terang. Kata para masyayikh yang datang, tuan-tuan, mereka berterus terang, mereka mengatakan, pada hari ini kami berjaya merampas kembali khilafah yang dahulunya dirampas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tengok dendam kesumat dia daripada dulu tu, tuan-tuan, tak pernah padam lagi. Dia ungkit balik. Dia kata Sayyidina Abu Bakar ni yang merampas jawatan khalifah daripada Syiah. Sebab kalau dia ikut orang Syiah, dia kata yang patut jadi khalifah bila Rasulullah wafat ni mesti Ali dan keturunannya yang sebelah orang. Lepas Ali patut Hasan, lepas Hasan patut Usaid, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad. Dia kata sepatutnya keturunan Nabi sebelah orang. Sampailah yang ke-12. 12 itu ialah Imam Mahdi bagi orang Syiah. Tapi bila Rasulullah wafat, Abu Bakar pergi rampas jawatan khalifah. Dendam kesumat orang Syiah ni, tuan-tuan, tak pernah padam. Dia duduk simpan. Aim dia, kita mesti jatuhkan Sunni, mesti jatuhkan Sunni. Tuan-tuan, sejak daripada detik itulah, kata sahabat-sahabat sesedara kita di Iraq ni, tuan-tuan, kami tak pernah hidup aman. Bahkan sesiapa yang namanya Abu Bakar, sesiapa yang namanya Umar, sesiapa yang namanya Osman dibunuh kalau dijumpa tepi-tepi jalan. Wanita-wanita yang namanya Aisyah, tuan-tuan, ditangkap, dipenjarakan, diletakkan label, ini Aisyah mubahah liightisab, halal untuk diperkosa oleh sesiapa, oleh mana-mana lelaki sekalipun. Tujuannya apa, tuan-tuan? Tujuannya semata-mata kerana nak menghina Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab orang Syiah mengatakan Sayyidah Aisyah inilah sebenarnya yang membunuh Nabi SAW. Kerana Sayyidah Aisyah inilah yang telah meracuni Nabi SAW sehingga akhirnya menyebabkan Nabi gering dan Rasulullah wafat. Kerana itu kalau tuan-tuan baca dalam versi Syiah, saat-saat kewafatan Nabi, tuan-tuan tak jumpa nama Sayyidah Aisyah. Dalam versi Syiah dia kata Nabi SAW ni wafat di rumah Sayyidina Ali, di sisi Sayyidah Fatimah. Padahal kita baca dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari dan Sahih Muslim,
Nabi SAW wafat di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan sampai hari ini pun kubur Nabi dekat dalam rumah Sayyidah Aisyah, hujrah Sayyidah Aisyah. Baca dalam sejarah Syiah tak jumpa nama Sayyidah Aisyah, hilang. Punya dendam dengki kesumat mereka pada Sayyidah Aisyah. Salah seorang daripadanya, Imam Sa'ad, merupakan khatib dan juga imam, dia kata, aku ni dah ada pengalaman dah, dia kata, kerana aku ni terlampau vokal sangat menentang Syiah, kezaliman kerajaan Syiah, sehingga aku pernah ditangkap, dipenjarakan. Dalam penjara itu aku diazab oleh 7 orang Syiah. Setiap orang ada satu pengkhususan dalam penyiksaan. Yang seorang kerja di duduk rotan aku, sembat dia kerja, sembat hari-hari aku kena sembat dengan seorang. Yang seorang ni kerja dia tumbuk aku. Yang seorang ni kerja tendang aku, tendang saja, aku kena tendang saja dengan ni. Yang kawan seorang ni tumbuk saja kerja. Dan alhamdulillah akhirnya aku dibebaskan dan aku terlantar beberapa bulan di hospital disebabkan oleh ta'zib yang dikenakan, pengazaban, penyiksaan yang dikenakan ke atas. Dan ramai lagi kawan aku yang berakhir dengan kematian, dibunuh begitu sahaja. Tangkap bukti tak ada, hanya semata-mata kerana mereka menuntut hak mereka sebagai penganut sunni di Iraq. Sekarang ni tuan-tuan, bahkan sejak 2003 sampailah ke hari ini tuan-tuan, sebenarnya umat Islam ahli sunnah di Iraq dah lama bangkit. Dan mereka bukan bangkit untuk menjatuhkan kerajaan Syiah Iraq, sebab mereka tahu mereka tidak ada kemampuan, mereka tidak ada senjata, mereka tak ada kelengkapan. Mereka hanya buat saurah, orang kata hanya buat muzaharat, hanya sekadar buat demonstrasi lepas solat Jumaat saja. Dan demonstrasi yang mereka buat pada hari ini sehari ke sehari semakin ramai. Mereka kumpul satu masjid, buat ramai-ramai Jumaat, selepas tu buat demo. Hanya bawa sejadah dengan mushaf Quran sahaja. Bukan untuk menjatuhkan kerajaan Syiah Iraq, tetapi hanya sekadar nak menuntut hak mereka sebagai penganut ahli sunnah wal jamaah. Dengan itu sahaja yang kami nak. Tapi mereka perlakukan kami seperti binatang. Ada kalangan kami yang dihalau keluar daripada rumah, dirampas rumahnya oleh penganut-penganut Syiah tanpa dibayar walaupun sesen. Dihalau keluar daripada wilayah. Akhirnya ramai di kalangan kami yang lari ke Kurdistan memohon perlindungan, cari perlindungan di situ. Di mana hak kami penganut sunni? Ini yang berlaku di Iraq pada hari ini, tapi suara kami dalam media Iraq langsung tak keluar walau sepatah. Dalam media barat langsung tak keluar. Tuan-tuan ada baca tak cerita tentang penindasan pokok Syiah ke atas sunni dalam media? Saya minta maaf tuan-tuan, saya membaca akhbar Arab hampir tiap-tiap pagi saya duduk baca, tak jumpa tuan-tuan, melainkan daripada website golongan yang seumpama mereka. Tapi kalau akhbar rasmi, baik yang orang putih, baik yang orang Arab, tak keluar pun. Sedangkan ini penindasan ke atas hak asasi manusia. Orang barat dulu kata kami pejuang hak asasi manusia, tapi mengapa dalam isu Iraq ni didiamkan begitu sahaja? Ini satu konspirasi yang sangat jahat terhadap umat Islam Sunni di Iraq. Apabila mutaakhir ini, orang Sunni di Iraq semakin ramai yang melakukan demonstrasi, semakin besar, tuan-tuan, kerajaan Syiah Iraq mula dah rasa tergugat. Akhirnya mereka gunakan kumpulan pelampau Sunni yang disebut sebagai Daesh. Ini ramai kalangan kita yang kadang-kadang keliru sikit, tak faham. Daesh yang kita sebut ISIS, Daulah Islamiyah fil Iraq wa Syam, golongan yang kononnya nak menegakkan khilafah ataupun negara Islam di Iraq dan juga Syam. Syam ni meliputi Mesir, Jordan, Syria dan Palestin. Kononnya kita nak buat daulah Islam di kawasan ini. Dan mereka dah pun mengisytiharkan bahawa mereka dah mendirikan khilafah dan mereka dah ada khalifah. Abu Bakar al-Baghdadi itulah khalifah mereka. Dan mereka mewajibkan setiap orang wajib berbai'ah kepada mereka. Siapa yang tak bai'ah maka disembelih hidup-hidup begitu sahaja, dibunuh. Bukan sahaja kalangan orang awam, bahkan ramai kalangan para ulama yang dibunuh begitu sahaja. Antaranya guru kami, Syekh Dr. Abdul Alim Sa'di,
Dia bukan guru kami lah, tapi adik-beradik kepada guru kami, tuan-tuan. Kalau di Iraq ni, kalau keluarga As-Sa'di ni, semua alim ulama, tuan-tuan. Kami mengaji beberapa orang kalangan mereka di Jordan, sebab ada yang mengajar di universiti kami dahulu. Sebab menentang dan tak mau berbai'ah kepada mereka, lalu dibunuh. Ini disupport oleh kerajaan Syiah, disupport oleh US, dibiarkan, tuan-tuan. Bila thawrah ataupun revolusi di Syria semakin hangat, rakyat Sunni di Iraq pun semakin bersemangat. Dan bila berlakunya dua kebangkitan di Syria dan di Iraq, tuan-tuan, maka sengaja mereka menghidupkan kumpulan ISIS ini, diberikan kelengkapan, tuan-tuan, diberikan funding, tanpa mereka sedar dieksploitasikan mereka. Kita bukan kata budak-budak ni orang-orang jahat, tuan-tuan, yang ada dalam ISIS tu. Bukan semua jahat. Ada di kalangan mereka budak-budak remaja kita yang ikhlas. Ini para masyayikh yang Iraq tu beritahu. Dia kata ada yang kami kenal, mereka tu memang orang-orang yang baik, pergi ke surau masjid apa semua, tapi mereka tertipu dengan ISIS yang konon-kononnya melaungkan slogan jihad, hentikan kezaliman, tegakkan khilafah. Mereka terpedaya dan mereka join. Mereka terlupa bahawa mereka sebenarnya sedang dieksploitasikan oleh Barat, oleh Syiah. Sebab bila Sunni naik, tuan-tuan, sama ada di Syria ataupun di Iraq, mereka sedang bersatu. Dan ini menggugat kedudukan Syiah dan Barat. Sebab Barat ni memang dia tak mau, tuan-tuan, dia tak mau ahli sunnah yang betul-betul solid naik untuk memerintah negara yang merupakan tempat-tempat strategik mereka. Itu sebab bila Presiden Mursi naik di Mesir, tuan-tuan, sekejap saja, walaupun naik atas cara demokrasi, bukannya cara revolusi, sebab dia naik menerusi intikhabat, menerusi pilihan raya, sekelip mata jatuh. Sebab dia tahu Mursi ni seorang Sunni, fikrahnya jelas, dan pendiriannya terhadap Israel sangat clear, pendiriannya tentang Syiah sangat clear. Bahkan dia mengisytiharkan jihad di Syria di atas kezaliman Bashar al-Assad kepada Sunni di Syria. Bila dia isytihar jihad di Syria, tuan-tuan, Iran pergi bagi amaran kepada Mursi sila tarik balik, sebab Syria tu sekutu kami, sebab dia satu akidah dengan kami, Syiah. Mursi kata aku tak tarik balik. Dalam 2 minggu selepas itu Mursi jatuh. Siapa yang berkumpul di Medan Tahrir untuk menjatuhkan Mursi kalau bukan bekas-bekas penyokong kepada Hosni Mubarak, golongan liberal dan golongan Syiah? Tuan-tuan, mereka ni millah wahidah. Kekufuran dia agama yang sama, tuan-tuan. Cuma jenis-jenis kekufuran tu berbeza-beza, tapi dia agama yang sama saja, dia boleh bersatu. Sebab itulah para ulama mengatakan bahawa ahlul bid'ah ni, tuan-tuan, ahabbu ila syaitan min ahlil ma'asi, lianna al-ma'asi yutabu minha wa innamal bid'atu la yutabu minha. Para ulama mengatakan bahawa ahli bid'ah, golongan sesat ni, tuan-tuan, lebih disukai oleh syaitan daripada ahlul ma'asi, daripada orang buat maksiat. Sebab orang yang buat maksiat yutabu minha, macam orang-orang Sunni lah, kan, kita kata ni kawan-kawan kita, orang satu qaryah dengan kita, kawan pejabat kita, kita kira lah siapa-siapa pun, tuan-tuan, orang yang kita kenal, kan, dia buat maksiat, tuan-tuan, dia berzina ke, dia berjudi ke, kan, dia makan rasuah ke. Kalau tanya dekat dia, kamu tahu tak ni salah? Aku tahu salah, kan. Dah aku nak buat macam mana, kan, ni aku cara kita nak hidup atas dunia ni kena buat juga lah macam ni, kan. Dia tahu benda tu salah, dia tahu dosa. Kalau dia tahu itu dosa, bermakna dia ada niat untuk bertaubat. Yutabu minha. Ahli maksiat, dia ada niat untuk dia bertaubat atas kemaksiatan. Tapi ahlul bid'ah, golongan sesat seperti Syiah dan yang satu kumpulan dengannya, tuan-tuan, dia tidak pernah ada niat untuk bertaubat. Itu beza antara ahlul bid'ah dengan ahlul ma'asi. Itu sebab Syiah ni, tuan-tuan, pada i'tiqad mereka lah yang benar, dan yang salah itu ialah 90% orang Islam yang ada di dunia pada hari ini.
Di dunia hari ini tuan-tuan ada 6 bilion orang Islam. 90% daripadanya ialah ahli sunnah ni, kita termasuk tuan-tuan semua ni. 10% saja kalangan orang Syiah. Tapi mereka perasan, mereka merasakan bahawa mereka lah sebenarnya yang benar. Dan mereka kononnya mengatakan mereka telah dizalimi selama ini oleh ahli sunnah. Kerana jawatan khilafah itu telah dirampas oleh Abu Bakar sampailah ke hari ini. Jadi tuan-tuan, ni yang berlaku pada hari ini di Iraq, apa yang berlaku di Syria. Dan kita tuan-tuan tak mahu perkara ini berulang berlaku di negara kita. Itu sebab menjadi suatu kewajipan kita mesti memerdekakan umat kita yang ada di Malaysia ni tuan-tuan daripada sembarang bentuk ajaran-ajaran yang menyeleweng ajaran-ajaran ahlul bidah ni tuan-tuan. Sebab rupa bentuk ajaran-ajaran ni tuan-tuan sangat mengelirukan kita. Nampak zahir macam okey, pasal serban dia besar kan, janggut dia panjang tuan-tuan. Negara pula diisytiharkan negara Islam, bahkan Republik Islam. Tapi herannya tuan-tuan, sejak daripada tahun 79 dia isytihar Republik Islam Iran sampai hari ini tak langsung diganggu gugat oleh US pun. Tak ada satu pun peluru pandu US yang sampai ke Tehran, tak ada. Tapi Mursi bila naik tak sampai setahun jatuh, sekejap je. Ini pun kita dah nampak konspirasi antara puak-puak sesat dengan puak-puak kufur yang jelas. Kerana itu Nabi SAW mengatakan bahawa di akhir zaman ini kamu akan berada dalam keadaan yang begitu mengelirukan. Fitanun ka qita'il laylil muzlim ya'ti ba'duha ba'dan ta'tikum mushtabihatan kawujuhil baqar la tadruna ayyan min ayyin. Akhir zaman ni tuan-tuan, fitnah. Fitnah ni bukan makna kata dalam bahasa Melayu tu. Fitnah dengan makna orang yang tuduh orang tak ada bukti. Itu fitnah bahasa Melayu. Fitnah maksud dia dalam bahasa Arab yang sebenar tuan-tuan. Fitnah ni maksud dia ialah ibtila'un syadid, ujian yang sangat berat, yang sangat dahsyat. Tuan-tuan, bila kita ni makin jauh dengan Nabi SAW, makin menghampiri yaumul qiyamah, makin dekat dengan hari kiamat tuan-tuan. Kita ni dah dekat dengan kiamat ni tuan-tuan. Antara tanda kiamat yang paling jelas ialah kebangkitan Nabi SAW tu sendiri. Sebab tu bila Rasulullah SAW dia sebut dalam hadis, Rasulullah dia kata bu'ithu ana was-sa'ah kahatain, aku diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla, aku dan hari kiamat itu macam ni. Ini aku, kata Rasulullah, jari telunjuk ni, yang jari tengah ni hari kiamat. Kata Rasulullah SAW, aku diutuskan oleh Allah, aku dan kiamat ni macam ni. Allahu Akbar. Tak lama dah ni. Tapi bila tuan-tuan jangan kajilah itu. Itu pun masalah kat tuan-tuan, jadi sesat juga tu. Pasal dia kaji hari kiamat tu bila kan. Jangan kajilah hari kiamat tu bila. Pasal Nabi pun bila ditanya oleh Jibril, mata sa'ah, maka dijawab oleh Nabi, mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya berkenaan dengannya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kan? Nabi pun tak tahu, Jibril tanya, Jibril pun tak tahu. Tak ada siapa yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Tapi alamat ada, tanda-tandanya banyak kan? Jadi kata Nabi SAW, tuan-tuan, akhir zaman ni fitan, banyaknya ujian-ujian yang sangat dahsyat tuan-tuan. Ka qita'il laylil muslim, seperti kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. Dia datang tuan-tuan satu persatu, ta'tikum mushtabihatan, dia menerjah kamu dalam keadaan yang mengelirukan. Mushtabihah ni tuan-tuan mengelirukan, kawujuhil baqar, seperti kepala-kepala lembu pada waktu malam yang gelap gelita. La tadruna ayyan min ayyin, sehingga kamu tak boleh nak beza kepala lembu A dengan lembu B. Matanya serupa je bercahaya semua, nak beza tak dapat. Ini beratnya tuan-tuan akhir zaman, sampai orang terjebak dalam ajaran sesat, terjebak ke dalam mengikut ajaran menyeleweng tanpa dia perasan bahawa dia sekarang sedang berada dalam kesesatan. Bayangkan geng Qadiani tuan-tuan, geng-geng Qadiani Melayu tu, Qadiani tu Ahmadiyah.
Geng Qadiani ni tuan-tuan, kumpulan Qadiani ni dia punya pusat dia di Selayang tuan-tuan. Okay. Orang Melayu kita bahkan dah berketurunan-keturunan dah. Ulama seluruh dunia dah fatwa sejak sekian lama, tahun 60 70 lagi dah fatwa dah. Qadiani ni terkeluar daripada Islam, bahkan dia bukan lagi orang Islam, murtad, kafir, dah macam agama lain dah. Dia pergi ke JAKIM tuan-tuan, dia bawa memorandum. Cantik memorandum dia buat tuan-tuan. Kertas mahal tuan-tuan, berat, apa nama ni, kertas tebal warna-warni lagi. Muka depan dia, we are Muslims. Datang pergi ke JAKIM, nak buat demonstrasi kan. Kami adalah orang Islam. Kami ni dekat JAKIM, kami semua orang kami terima tuan-tuan. Saya ni sebagai penyelidik, semua saya terima kan. Kalau penguasa mungkin cara dia lain kan. Saya ni penyelidik. Penyelidik ni selalu kita pergi turun bawah, kita yang selidik pergi cari orang. Tapi ni alhamdulillah lah, ajaran sesat yang cari kita, mudah kerja lah. Jadi kami tak halang. Kalau dia datang lagi baik, alhamdulillah, ahlan wa sahlan kan. Dia datang bawa memorandum, dia kata kami adalah orang Islam. Kita pun tanya dia, apa sebenarnya hajat tuan? Kami nak bagi tahu bahawa fatwa-fatwa yang dikeluarkan di Malaysia berkenaan dengan Qadiani ni semuanya sesat lagi menyesatkan. Wah, fatwa tu pula yang sesat. Tak betul belaka ni. Kami ni sebenarnya orang Islam. Kami berpegang kepada rukun iman. Kami percaya pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada qadar, semua serupa. Kami pegang dengan rukun Islam. Kami bersyahadah yang sama. Kami puasa, solat, haji, zakat, sama je. Dan kalau macam tu apa masalah kan? Itu saja provok dia. Cuma dia kata adalah beza sikit. Ada beza, tak ada beza tadi. Kita tahu dah beza tu apa dia. Dia kata sikit je beza. Sebab bagi kami ni Nabi belum tutup lagi. Itu masalah tu. Nabi belum tutup lagi bagi kami. Nabi yang sebenarnya, Nabi akhir zaman, tutup guru kami lah. Itu yang masalah dia tuan-tuan. Dia kata beza sikit. Mana boleh beza sikit kan? Nabi SAW bahkan dalam Al-Quran telah mengatakan bahawa Nabi adalah penutup segala Nabi. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi itu adalah merupakan penutup segala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kamu kata tak habis lagi. Dia kata tok guru dia yang lahir di India, duduk kat India tu, di Qadian tu tuan-tuan, Mirza Ghulam Ahmad itulah sebenarnya Nabi akhir zaman. Dan dia dah mati lama dah. Sekarang ni zaman Khulafa' Rashidin duduk dah. Sekarang ni zaman Khalifah lah sekarang ni tuan-tuan. Khalifah dia sekarang ni duduk kat London. Dia pun tunjuklah gambar. Dia kata kami ni dah banyak sangat jasa kami dekat London. Berapa ramai orang Kristian kami yang telah Islamkan. Sebenarnya bukan Islamkan, Qadiani kan. Tuan-tuan, mereka merasakan mereka Islam. Bahkan mereka merasakan mereka lebih Islam lagi daripada kita. Sedangkan mereka dah terkeluar daripada Islam. Yang Tuan Polisi kita sebut tadi, Tuhan Harun. Tuhan Harun ni bukan ajaran baru tuan-tuan, ni ajaran lama. Tapi di rebrand balik, dibuat penjenamaan semula. Asalnya ialah ajaran kebatinan, ajaran batiniah. Kalau saya nak cerita asal sebenarnya daripada mana? Dekat sini tuan-tuan, kat Penang ni asal dia. Kat Kampung Seronok Bayan Lepas tu tuan-tuan. Ajaran yang dibawa oleh Haji Ahmad Matahari. Ajaran yang duk bawa zahir batin. Setiap yang zahir ada yang batinnya. Ajaran berbentuk kebatinan tuan-tuan, asalnya. Tersebar di KL, di Lembah Kelang dengan nama ajaran hakikat insan, ajaran ilmu tajalli. Dipopularkan oleh Ahmad Laksmana. Bila kita tangkap Tuhan Harun tuan-tuan, tengok dia punya buku-buku rujukan dia semua dia ambil yang Ahmad Laksmana. Ahmad Laksmana dia ambil daripada Haji Ahmad Matahari. Rupanya susu galuh dia pergi ke situ juga. Cuma hebatnya Tuhan Harun ni pasal dia mengaku Tuhan. Senang cerita, dia terus mengaku Tuhan. Yang lain-lain tu dia tak berani sampai peringkat mengaku Tuhan. Walaupun sebenarnya ajaran kebatinan ni memang di akhir sekali dia akan sampai ke peringkat jadi Tuhan.
Sebab ajaran ilmu kebatinan itu tak, bukan kebatinan dalam silat, kebatinan dalam kerohanian, kesufian yang sesat ni lah. Sebab akhir sekali dia akan mengatakan bahawa orang yang sampai kepada ilmu hakikat, dia akan maklum, dia akan mengetahui bahawa sebenarnya Allah menempat dalam diri dia, atau sedang berlakunya ittihad antara dia dengan Allah, berlaku penyatuan antara dia dengan Tuhan. Mana nak katakan dia itu asalnya sebenarnya Tuhan. Sebab roh itu adalah sir, adalah merupakan rahsia Tuhan. Rahsia Tuhan itu benda. Roh itu sendiri sebenarnya adalah Tuhan. Cuma dia itu adalah hanya aspek tajalli kepada Tuhan, aspek penampakan kepada Tuhan. Tuhan nak menunjukkan ketuhanan dia, maka dia penampakkan manusia ni. Sebenarnya dia itu adalah Tuhan. Tapi ramai orang yang tak tahu pasal dia tak mengaji hakikat insan tu. Kalau dia mengaji, dia akan sampai ke peringkat, oh rupanya aku ni lah Tuhan. Kan itulah pokok yang mengaji ilmu ni tuan-tuan. Akhir sekali sampai ke peringkat tertinggi dalam pengajian dia, dia tidak mendirikan apa satu pun kewajipan dalam agama. Pasal dia dah jadi Tuhan. Nak wajib apa benda lagi tuan-tuan? Kalau dia solat, maka seumpama Tuhan menyembah Tuhan. Pasal dia Tuhan dah. Nak solat apa benda lagi? Cuma bagusnya Tuhan Harun, pasal dia mengaku tu dia Tuhan. Dan dia buat pula sijil, divinity degree, sijil ketuhanan. Siapa yang mengaji dengan dia dapat sijil ketuhanan. Itulah kelebihan Tuhan Harun tuan-tuan. Sebenarnya susu galuh ajaran benda yang sama. Tapi berapa ramai orang yang mengikut atas dasar kononnya, oh ni ilmu yang special, yang diajar oleh ustaz balik Mesir, balik Jordan, apa semua ni ilmu kulit semata-mata. Kan tak menyampaikan seseorang kepada Tuhan. Ilmu kulit tak sampai-sampai. Kami duk ambil yang isi, mereka ambil yang kulit. Tapi mereka merasakan ajaran mereka itu lebih benar daripada ajaran yang kita pegang pada hari ini. Di muslimin dan muslimat yang berahmati Allah Azza wa Jalla, ini menjadi suatu kewajipan kepada kita untuk kita memerdekakan diri kita, jiwa kita tuan-tuan, akidah kita daripada segala bentuk ajaran yang menyeleweng, yang palsu, yang batil. Sebab mungkin tuan-tuan kita tak lihat kesannya pada hari ini, tapi kalau kita biarkan, kita tak lakukan nahi mungkar, menyekat jalan-jalan yang boleh merosakkan akidah kita, terutama remaja-remaja kita pada hari ini tuan-tuan, akan datang kita bimbang kita akan jadi seperti apa yang berlaku di Iraq, apa yang berlaku di Iran, apa yang berlaku di Bahrain, yang berlaku di Syria dan di negara-negara Asia Barat, yang pada hari ini berkecamuk, bergolak tuan-tuan, yang asal puncanya ialah masalah akidah. Ada orang kata ni politik antara bangsa semua tuan-tuan. Memanglah, dah kalau masalah akidah tuan-tuan berlaku di kalangan orang Islam, maka dah tentulah orang kafir akan mengambil kesempatan. Dia tahu dah di mana tempat orang Islam ni yang boleh untuk dia ambil kesempatan. Itu sebab di barat tuan-tuan, dia ada pengajian falsafah Islam. Kan? Falsafah Islam ni kalau kita belajar di barat tuan-tuan, dia akan ajar bukan saja ajaran yang hak ni, ajaran ahli sunnah ni. Bahkan dia akan sama ratakan saja ahli sunnah ni dengan semua ajaran-ajaran sesat yang ada dalam Islam. Mu'tazilahnya, Qadariyahnya, Jabariyahnya, Murji'ahnya, Khawarij. Ni ajaran-ajaran klasik tuan-tuan yang berbentuk falsafah. Dia akan ajar. Akhir sekali orang yang belajar tuan-tuan ilmu falsafah Islam di barat ni tuan-tuan, kalau dia tak ada foundation akidah yang kukuh, akhir sekali kalau dia balik, dia akan jadi liberal, sekular. Dan dia akan rasa hebat. Sebab ini memang cara barat tuan-tuan. Dia nak menjauhkan kita daripada wahyu, dan dia nak suruh manusia, dia nak suruh orang Islam ni tuan-tuan lebih banyak menggunakan akal dalam persoalan-persoalan yang berkait dengan agama. Gunakan akal, gunakan hawa nafsu. Akhirnya keislaman seseorang itu sendiri akan menjadi rosak. Jadi bila dah orang Islam sendiri rosak, senang kerja dia tuan-tuan. Dan inilah yang berlaku di barat, yang berlaku di Asia Barat pada hari ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang berahmati Allah Azza wa Jalla, saya ingat sekadar itulah perbincangan kita pada hari ini, tazkirah ringkas. Semoga ada juga manfaatnya untuk kita kongsikan bersama. Yang baik itu daripada Allah Azza wa Jalla, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Okey, ada soalan? Silakan tuan. Okey. Tentang persoalan Wahabi.
persoalan Wahabi. Wahabi ini tuan-tuan muslimin muslimat, dia adalah merupakan kelompok yang pada awalnya pengikut kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini salah seorang pendakwah di Jazirah Tanah Arab sebelum adanya Arab Saudi pada hari ini, yang pada ketika itu adalah Riyadh. Riyadh ni zaman dahulu nama dia Najd. Disitulah tempat perkembangan ajaran ini dimulakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab apabila dia melihat masyarakat semakin teruk dalam membuat perkara-perkara syirik, terutamanya yang berkait dengan masalah-masalah seperti kubur keramat, pergi doa dengan orang yang dah meninggal dunia dan sebagainya. Jadi dia mulakan gerakan dakwah yang keras. Gerakan dakwah dia memang keras. Akhirnya diikuti oleh pengikut-pengikut yang kemudiannya dengan cara yang lebih kurang sama, agak rigid, keras. Dia banyak menggunakan kaedah yang kita sebut sebagai sadul zara'i, menyekat jalan-jalan kerosakan, tapi dengan cara yang terlampau rigid, yang terlampau keras. Jadi inilah yang menyebabkan tuan-tuan muslim-muslimat berlakunya pertembungan antara kita dengan Wahabiyah. Sebab itu kita katakan bahawa begini, golongan Wahabiyah ini kalau sekiranya dia nak sebarkan di tempat dia, di Wahabiyah ni satunya tuan-tuan digelarkan oleh musuh dia lah. Mereka sendiri menggelarkan diri mereka ini sebagai golongan Salafiyah, banyak mengikut pandangan-pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah dan juga Al-Imam Ibn Al-Qayyim, sama ada dalam persoalan akidah ataupun dalam persoalan fiqh. Maknanya lebih kepada mazhab Hambali. Okey. Jadi mereka ni tuan-tuan, kalau nak disebarkan maka sesuailah di tempat mereka sahaja. Kita kata bersesuaianlah. Kalau mereka itu tempatnya di Arab Saudi, Arab Saudi itu tempat mereka, silakan, itu hak mereka. Ya. Tapi kalau nak disebarkan di tempat kita, sedangkan di tempat kita ini kita sudah ada metod kita sendiri. Dari segi teologi, dari segi akidahnya kita ini Asy'ariyah. Tuan-tuan mengaji Ummul Barahin, tuan-tuan mengaji kitab apa, Aqidatun Najin, itu adalah berasaskan metod Asy'ariyah yang kita duk mengaji sifat 20 dan sebagainya. Kita dah ada metod kita sendiri dalam faham akidah. Tak perlu dicelarukan dengan kaedah yang lain, kecuali orang yang mengajilah. Orang awam cukup yang tu. Fiqh kita dah ada fiqh kita sendiri. Mazhab kita mazhab Syafi'i rahimahullah. Dan memadailah kita pegang dengan mazhab itu untuk amal ibadat seharian kita. Kecuali orang yang mengaji, tak apa dia nak ambil lebih. Jadi kita katakan bahawa di tempat kita ini tak sesuai nak disebarkan ajaran Wahabiyah itu, sebab di tempat kita ini kita dah ada pegangan kita sendiri. Kalau dia nak amal di tempat dia ataupun secara berseorangan, individu silakan. Tapi jangan sekali-kali disebarkan di sini, kerana kalau disebarkan kita bimbang berlakunya pertembungan. Bila bertembung maka kita bercanggah, kita berbalah, akhirnya kita berpecah-pecah. Kan? Kalau dia tak mau kunut, silakan, tak payah kunut. Tapi jangan duk kata orang yang berkunut itu bid'ah, sedangkan persoalan kunut itu masalah khilaf fiqhi. Bukan semua mazhab pun kata kunut, dan bukan kata semua mazhab tak kata tak boleh kunut. Tidak. Dalam Syafi'i kata kunut, dalam Hambali dia kata tak kunut, silakan, tak ada masalah. Kan? Tapi tidak timbul isu bid'ah membid'ah. Masalahnya bila terlampau keras sangat sehingga orang yang kunut dikatakan bid'ah. Talqin pun sama juga. Ada perbahasan ulama yang mengharus, yang mengatakan tak ada masalah. Bahkan ulama-ulama Syam yang pernah bergaul dengan sahabat sendiri, mereka mengatakan kesunatan untuk melakukan talqin. Jadi siapa yang nak buat talqin, kita buat. Kan? Siapa yang tak mau buat, tak apa dia tak buat. Tapi jangan bid'ahkan orang yang buat talqin. Simple je tuan-tuan kaedah dia. Kan? Kalau dia kata dia tak mau buat, silakan, tak ada masalah. Tapi jangan orang yang buat dikatakan bid'ah pula, dah bertembung, bergaduh pula dekat situ. Buang masa tuan-tuan. Kita ada musuh yang nyata, yang jelas-jelas sesat. Yang ni kita nak hadapi. Jangan kita buang masa dalam masalah-masalah khilaf. Kan? Orang ni berzikir lepas solat secara kuat, yang ni dia kata tak boleh berzikir. Tak apa, kalau kamu tak nak berzikir, lepas bagi salam, pergilah mana pun nak pergi, kan? Tak ada masalah. Tapi orang nak berzikir secara kuat, silakan. Jangan kuat sangat, sudahlah, kan, sehingga mengganggu pula jemaah dia nak solat. Yang biasa kita buatlah sekadarnya lah. Kan? Dia nak berdoa secara jamaah secara kuat, tak ada masalah. Kan? Benda-benda khilaf fiqhi
kaedah menyebut la bid'ata fil umuril khilafiyah, tidak ada bid'ah dalam masalah-masalah khilaf fiqhi. Kan? Para ulama daripada dulu dah khilaf sesama mereka, tak ada sesama mereka mengatakan orang ni bid'ah, orang ni sesat, tak ada. Benda khilaf kekal khilaf daripada dulu sampai hari ini. Sebab masing-masing ada hujah dan ada dalil. Yang salah ialah kita sesat menyesat dan bid'ah membid'ah antara satu sama lain. Okey. Jadi pendirian kita tuan-tuan tentang Wahabiyah ni, dia masih dalam kelompok ahli sunnah. Pegangan dia lebih kurang sama dengan kita. Dia masih lagi sandaran hukumnya Quran sunnah, ijma' qiyas, masih lagi. Cumanya metod dia berbeza dalam beberapa isu. Ayat mutasyabihat ada perbezaan. Dan dia masalah ialah ghulu. Apabila ada sikap yang melampau di kalangan sesetengah mereka. Sikap melampau ni masalahnya. Dia tuduh orang bid'ah, dia tuduh orang sesat. Itu masalah. Di pihak kita pun sama juga tuan-tuan. Jangan kita melampau kat atas mereka pula sampai kita kata mereka pun sesat apa semua. Pun masalah juga tuan-tuan. Pasal kepala besar Wahabi ni tutup imam dekat Masjid Haram tu. Tuan-tuan duk kata sesat, habis lah sembahyang kita semua sekali kan. Kita khilaf dengan mereka, tapi kita kata mereka nak amal, nak sebar di tempat mereka, itu hak mereka, tapi mereka nak bawa ke sini tak sesuai. Sebab kita di sini sudah ada metodologi kita sendiri, ada kaedah kita sendiri dalam memahami akidah dan juga memahami mazhab fiqh. Jadi setakat itulah saya ingat jawapan yang sebelum ini. Ada soalan lagi yang ditanya? Pengaruh Syiah di Malaysia ni kita boleh katakan terkawan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kita ni dikelilingi oleh negara-negara yang perkembangan Syiahnya boleh dikatakan sangat agresif. Tapi di Malaysia ni alhamdulillah kita ada kawalan, alhamdulillah. Sebab alhamdulillah kita dari sudut pentadbiran agama antara negara yang paling sistematik. Hatta kalau nak banding dengan negara Arab pun kita paling sistematik tuan-tuan. Negara Arab ni dia sampai fatwa Syiah pun tak ada tuan-tuan. Tapi kita ada fatwa Syiah. Bukan kata satu fatwa, 14 fatwa Syiah kita. Peringkat pusatnya fatwa Syiah, peringkat negeri, setiap negeri mufti keluar lagi fatwa. Dan di peringkat negeri gazet pula fatwa, diwartakan jadi undang-undang, boleh ambil tindakan. Cuma soal menang kalah je lah dalam mahkamah tu yang payah nak lekat tu kan. Tapi boleh tangkap orang Syiah, bawa mahkamah. Menang kalah tu nombor 2. Ya, itu persoalan lain. Jadi kita ada undang-undang. Yang saya nak sebutkan ialah kita ni masalahnya negara kita ni dikelilingi oleh negara-negara yang telah dimasuki oleh Syiah dengan cara yang amat agresif. Sebab mereka tak ada kawalan. Yang ni yang kita bimbang, tempias dia sampai ke tempat kita. Di Indonesia pada hari ini sudah ada 2,5 juta penganut Syiah. Daripada zero Syiah di Indonesia. Tuan-tuan, sebelum zaman 79 revolusi Iran, tuan-tuan, di Indon tidak ada Syiah Imamiyah, iaitu Syiah yang dibawa daripada Iran. Syiah Imam 12. Syiah ni ada banyak jenis tuan-tuan, kalau nak cerita panjang. Yang kita cerita ni ialah Syiah yang dia bersifat missionary, dia bersifat menyampaikan ajaran dia. Dia bersifat nak menukarkan Sunni menjadi Syiah. Ini Syiah yang bahaya tuan-tuan, iaitu Syiah yang datang daripada Iran. Syiah Imam 12. Di Indonesia satu ketika dahulu tidak ada Syiah tuan-tuan. Lepas tahun 79 masuk tahun 80-an tuan-tuan, hari ini di Indonesia sudah ada 2,5 juta orang penganut Syiah. Tuan-tuan bayang. Saya pergi ke Indonesia bertemu dengan kawan-kawan saya penyelidik Syiah di sana tuan-tuan. Subhanallah. Mereka tunjukkan senarai yayasan Syiah di Indonesia, hampir 100 buah yayasan. Senarai universitas yang dibiayai oleh pihak Syiah Iran tuan-tuan. Senarai sekolah-sekolah Syiah, senarai tadika-tadika Syiah, senarai terbitan-terbitan Syiah. Dia ada majalah, dia ada surat khabar, dia ada risalah, macam-macam. Dia ada channel radio Syiah. Apa benda yang tak ada ke Indonesia tuan-tuan? Dia tak ada kawalan. Bebas sebebas-bebasnya. Itu sebab banyak juga buku-buku Syiah yang alhamdulillah kita dapat sekat, yang kita tak sekat kita tak tahu, yang masuk ke Malaysia. Di Bangkok tuan-tuan, di Thailand tuan-tuan, ada 21,000 orang Syiah. Masjid-masjid Syiah ni disupport oleh pihak Iran. Yang membimbangkan kita ialah di sebelah selatan Thailand. Kalau di Bangkok tu jauh daripada kita. Walaupun di Bangkok tu ada masjid Syiah yang besar.
Yang membimbangkan kita hari ini ialah di selatan Thailand. Umat Islam di selatan Thailand pun dah berpecah, tuan-tuan. Ada yang Sunni, ada yang cenderung kepada faham Salafi, yang kita sebut Wahabi, yang duk bangkit isu-isu bid'ah ni, tuan-tuan. Dan ada juga yang dah terpengaruh dengan Syiah. Yang Syiah ni yang kita bimbang, tuan-tuan. Sebab Syiah merancang, tuan-tuan, nak membina pusat pengajian Nusantara di selatan Thailand. Asal nak buat di Gombak, nak buat di Malaysia. Tapi kita sekat dengan kerjasama PBT, pihak berkuasa Selayang, tuan-tuan. Akhirnya mereka tarik balik plan mereka, tuan-tuan. Dan mereka sedang merancang nak membina pusat pengajian mereka di Satun. Tuan-tuan tahu Satun kan? Jiran dengan Perlis. Tuan-tuan bayang, kalau terbina pusat pengajian Syiah Nusantara di situ, tuan-tuan, pokok Syiah dia tak payah hantar anak-anak dia pergi Qom. Dia akan hantar kat situ ya. Dia tak payah hantar pergi Iran dah. Ini ancaman terbesar kita. Walaupun kita sentiasa monitor dengan pihak Majlis Agama Islam Satu, tapi kalau kerajaan Thailand bagi approval, tuan-tuan, tak ada siapa pun boleh sekat. Sebab Thailand sekular, dia bukan kerajaan Islam. Asalkan apa-apa aliran tak kacau politik dia, silakan, tak ada masalah, terbuka. Di Singapura ada 5,000 orang Syiah, tuan-tuan. Jadi kita dikelilingi oleh negara-negara yang telah pun dimasuki oleh Syiah dengan cara yang sangat bebas. Di Malaysia saja kita ada banyak sekatan. Kalau saya nak cerita yang Iraq tadi, tuan-tuan, sebab apa Malaysia ni, tuan-tuan, menjadi sasaran. Sesedara kita yang 6 orang yang datang ke negara kita baru-baru ni, masyayikh daripada Iraq ni, tuan-tuan, dia datang. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dia nak ceritakan bahawa ketika ini dia kata Malaysia ini menjadi sasaran puak Syiah antarabangsa. Dia pun tunjuk pada kami keratan-keratan akhbar yang keluar saban hari di Iraq, mengecam kerajaan Malaysia, mengecam Malaysia. Dan mereka menokok tambah. Dia kata Malaysia pada hari ini telah memfatwakan bahawa Syiah ni murtad kafir, dan darah orang Syiah ni halal dan boleh dibunuh. Seolah-olahnya hari ini di Malaysia ni sedang berlaku penghapusan etnik Syiah. Dia sengaja, tuan-tuan, nak api-apikan kita, nak provok penganut Syiah sedunia supaya menghentam Malaysia. Padahal kita hanya fatwa sekadar ajaran sesat. Walaupun kita tahu akidah mereka ni sampai boleh bawa kepada kekufuran, tapi kita fatwa ajaran sesat dan tindakan kita hanya di bawah Nikmat Jenayah Syariah 356, 3 tahun penjara, RM5,000, 6 kali sebatan. Itu pun tak ada seorang lagi, sekor pun Syiah tak ditangkap lagi, tuan-tuan, bawah Nikmat tu. Tangkap adalah, tapi yang masuk jail tak ada lagi. Masuk jail pun tak ada lagi. Tahun 97 adalah Tun Mahathir pergi tangkap dia, bawa masuk SA kan? Itu pun bukan dera, tuan-tuan. Itu pemulihan akademik, ilmiah. Pensyarah-pensyarah duk turun bagi ceramah, pemulihan. Tapi berapa ramai orang Sunni yang dibunuh, tuan-tuan, di Iraq, yang dibunuh di Syria, yang bunuh di Lebanon, tuan-tuan. Lebanon pun apa nama hangat, tuan-tuan. Sebab di Lebanon, tuan-tuan, Hizbullah ni tentera Syiah bersenjata. Kalau berlaku konflik dengan Sunni, dia pergi tembak orang Sunni. Sunni tak ada senjata. Sunni bergantung pada tentera Lebanon, polis Lebanon tu saja. Dia bunuh kita berapa ramai dah. Tapi dia api-apikan, dia kata, oh Malaysia ni sekarang ni telah mengatakan Syiah ni halal darah. Seolah-olahnya kita duk tengah bunuh orang Syiah kat Malaysia. Mana ada, tuan-tuan? Jadi kita menjadi sasaran. Itu sebab, tuan-tuan, kita kena hati-hati sekarang ni. Kita tahu pergerakan mereka, dan saya sendiri pun mendapat ancaman-ancaman. Biasa, tuan-tuan, pihak Wisma Putra pun ada kontak dan tegur kan, ustaz jangan laju sangat, kata kan. Kita kata ini urusan domestik kita, urusan dalaman negara kita. Kita nak kekang daripada sembarang pengaruh yang sesat, daripada merosakkan penganut ahli sunnah di negara kita. Kita bukan sentuh negara ni. Ini urusan dalaman kita. Pasal apa pula dia nak sekat kita? Mana boleh kan. Cara nak jawab kat dia tu, itu urusan Wisma Putra, bukan urusan saya kan. Itu dia punya urusan. Kita hari ni, tuan-tuan, terima surat tunjuk sebab daripada PBB. Sebab di Malaysia ni ada special rapporteur, tuan-tuan. Ada pelapor khas pok-pok Syiah ni, tuan-tuan.
Dia duk report je apa yang berlaku terhadap orang Syiah. Kalau orang Syiah kena tangkap dekat Perak, kena tangkap dekat Pahang, apa semua dia pergi lapor. Laporan pergi mana tuan-tuan? Pergi ke PBB, UNHCR, United Nations Human Rights Council. Saya dah pergi dah kat Geneva tuan-tuan. Yang pokok komando duk bawa ni antaranya benda-benda ni lah. Kan dia mengadu dekat PBB, kata kerajaan Malaysia begini-begini, tindakan tegas sangat keras pada Syiah, sekat orang tak boleh kebebasan bersuara untuk menganut ajaran masing-masing, tak bagi, diskriminate ajaran yang bukan Sunni. Menambahkan kerja kita pula pasal nak menjawab. Nak menjawab tuan-tuan. Jadi ini yang berlaku hari ini. Walaupun kita kata terkawal, tapi kita kena sediakan satu benteng yang kukuh tuan-tuan. Sebab kita bimbang kalau kita leka dan lalai, satu masa nanti kita juga akan jadi seperti yang jadi di negara-negara luar. Kalau di Indonesia tuan-tuan sudah berlaku konflik berdarah antara Sunni Syiah sudah berlaku di Indonesia. Okey, orang Sunni bunuh Syiah, Syiah bunuh Sunni dah berlaku di Indonesia. Puncanya Syiah. Sebab Indonesia asalnya Sunni. Syiah bila masuk ke kampung Sunni, orang Sunni rasa tercabar. Diprovok orang Sunni, saudara mara sendiri, adik-beradik sendiri masuk Syiah. Siapa tak marah tuan-tuan? Bapa masuk Syiah, ibu masuk Syiah. Akhirnya orang Sunni marah, bakar rumah ketua Syiah. Ini berlaku di Sampang. Dipugat orang Syiah, bunuh orang Sunni saja beramai-ramai. Ini sudah berlaku. Kita tak mahu ini berlaku di Malaysia tuan-tuan. Jadi rantau kita ni rantau ahli sunnah, kita nak kena kekalkan. Kita tak mahu dimasuki oleh benda-benda sing ni tuan-tuan, yang menyebabkan akhirnya kita rosak, binasa. Jadi saya ingat itulah dah dekat pukul 8 saya kena pergi ke airport lah ni. Okay? Jadi setakat itulah pertemuan kita untuk hari ini, dapat kita berkongsi penangan sikit sebanyak yang baik daripada Allah Ta'ala, yang kurang daripada diri saya sendiri, hakikat segala-galanya daripada Allah SWT. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah